Okey, Assalamualaikum. Nama saya Amir Iqbal. Berjumpa kita lagi untuk kesekian kalinya. Okey, jangan lupa like, subscribe Honggak Studio Tolong share video ni. Kali ni video ni saya nak explain pula berkenaan dengan penggunaan RON. Okey, seperti yang semua kita sedia maklum dekat Malaysia ni, kita ada RON 95, 97, kita ada RON 100 dan sebagainya. Okey, untuk kali ni saya dapat feedback. Ada kawan-kawan yang WhatsApp untuk saya kupas isu berkenaan dengan RON ni. Kereta apa yang kena pakai RON 97, kereta apa yang kena pakai RON 95 dan sebagainya. So, saya ada dah buat little homework sikit. So, saya harap dengan daripada saya punya penerangan ni dapat memberikan manfaat dan pencerahan kepada korang semua. Nampak gaya macam ustaz-ustaz sikit So, hari ni hari Jumaat. So, kita kena Islamik sikit lah. Okay. Alright, okay macam ni. Okay, apa maksud RON? RON ni maksud dia Research Octane Number. RON, Research Octane Number. Okay, apa maksud 95 dan 97 tu? Okay, sebenarnya 95 ni berapa persen dia punya octane, berapa persen dia punya pentana. Pentana. 95% oktana, 90 dan balance itu adalah pentana. Sama juga dengan 97, 97% dia punya oktana, dibagi 3% tu pentana. Okey, kalau nak explain tentang oktana pentana tu kena tanya kemis lah, saya bukan kemis. So saya explain apa daripada segi theoretical je Okey, dia macam ni. Betul ke orang ada kata RON 97 ni bagi lebih power? Okey. Kalau kita pakai RON 97, kereta kita, motor kita akan jadi lagi power, lagi sedap, lagi laju. Tak tepat sebenarnya benda tu Okey, benda ni sebenarnya dia bukan pasal RON ni akan menentukan kepoweren, kehebatan sesebuah kenderaan tersebut. Dia sebenarnya penggunaan RON ni bergantung pada kenderaan. Kalau compression ratio kita, kekuatan enjin kita hanya perlu kita pakai RON 95, maka kita hanya perlu stay dekat RON 95 saja. Kalau kita punya kereta ni compression ratio kita memerlukan kita pakai RON 97, kita stay pada RON 97. So ibarat, let's say for example, anda drive kancil pakai RON 97. Tak akan jadi kereta kancil tu ada turbo dia. Tak, dia bukan macam tu. So, kalau kereta anda tu dah set untuk pakai 95, stay 95. Kalau kereta tu dah set pakai 97, stay 97. Contoh kereta yang pakai 97, kereta yang compression ratio dia hendaklah 14 dan ke atas. Nisbah 14 dan ke atas. Antara contoh kereta yang pakai RON 97 adalah kereta Mazda. Nak tahu macam mana compression ratio? Tak ada masalah. Boleh Google. Contoh anda pakai Beza. Type dekat Google search engine tu, Pro 2 Beza, compression ratio. So dia akan keluar 10:1 ke 12:1 ke. So selagi compression ratio tu bawah daripada 14, anda hanya perlu pakai RON 95. Okey, selain daripada tu saya dapat banyak feedback orang cakap, betul ke kalau pakai RON 97 dekat kereta Azia akan rosak? Okey, dia tak macam tu Boleh nak pakai kat kereta Azia, tak ada istilah rosak pun. Kalau pakai rosak, so definitely pengeluar petrol takkan keluarkan petrol kan. So sebenarnya boleh pakai tapi membazir lah, sebab kita takkan boleh menggunakan RON 97 tu pada Azia. Kelebihan yang ada pada pembakaran RON 97 tu takkan dapat diimplement dekat kereta Azia. Itu maksud dia. So kalau kata dah dekat pengeluar, contoh Pro 2, dia dah tetapkan kereta ni macam saya cakap tadi, kalau 95, 97. Dia beza 95 dengan 97 ni, kalau kata kereta tu macam Mazda tadi, dia pakai 95, dia akan menyebabkan ada knocking, ada bunyi enjin tu kuat bunyi knocking. Sebab tu certain kereta kalau dia kena pakai 97, dia harus pakai 97. Okey, betul ke orang kata satu lagi orang kata RON 97 ni lagi jimat? Sebenarnya tak tepat juga tau. Okey, kalau nak kata jimat okey, contohlah let's say for example, anda bawa kereta main naik bukit, katakan Bukit Fraser lah. Kalau korang main Bukit Fraser and then korang nak kena pakai 97, itu betul. Yes, itu dia ada orang kata apa, sebab kita dah stresskan kita punya enjin. So enjin suhu tu akan makin panas. So kalau kata korang memang pakai 95, sebelum naik Bukit Fraser tu tukar 97, itu adalah satu tindakan yang tepat. Tapi ianya tak orang kata apa, hanya dalam tempoh period itu saja. Bukannya anda nak bantai highway pakai 97, dia tak ada efek. Okey, selain daripada itu juga ada orang kata RON 97 ni buat kita punya enjin kotor. Betul ke? Selalu kawan-kawan banyak budak-budak motor kan bagi feedback. Pakai 97 je, kita punya fuel filter tu akan kotor, minyak kotor. Sebenarnya tak, dia tak tepat sebenarnya. RON 97 ni dia ada aditif yang berkualiti tinggi yang akan membersihkan kita punya enjin dengan keladak-keladak tu sebenarnya. Tapi kenapa
orang kata apa, pakai 97 jadi kotor. Okey, dia macam ni. Penggunaan RON 97 ni banyak dekat, okey dia macam ni. Kalau kata kita, kenapa dia boleh jadi kotor? Sebab apa yang saya faham adalah daripada tangki rizab. Tangki rizab simpanan sesebuah stesen minyak tersebut. So, kalau dekat kampung-kampung, okey dia ada RON 97. Kampung pekan kecil. So, potensi untuk orang menggunakan RON 97 adalah rendah. So, minyak tu dia dah terlampau lama tau dekat dalam rizab tangki minyak tu. So, akan menyebabkan keladak. So, bila orang pakai, itu yang lama-lama fuel filter jadi kotor. Itu secara logik apa saya faham. So, kalau korang pengguna RON 97, kalau boleh cari tengah town. Tempat stesen minyak yang busy, yang memang orang akan tahu, insya-Allah penggunaan RON 97 itu banyak. So, jadi dengan itu, korang boleh, orang kata apa, boleh rectify that problem lah. So, apa dia pendapat saya? Kalau nak pakai 97, cari pump petrol dekat tengah-tengah town, tengah-tengah pekan, tengah-tengah bandar. So, kalau korang pergi kampung-kampung, memang kemungkinan akan jadi macam tu lah. Okey. Orang kata juga apa, betul ke kalau kita dah pakai, katakan kita pakai jenama A, kita campur-campur dengan jenama B, elok tak elok sebenarnya? Dengan tadi efek ke apa? Okey, betul, dia macam ni. Setiap company petroleum, Petropam, dia ada formula-formula diorang masing-masing, additif diorang, lepas tu diorang punya deterjen dan sebagainya. Tapi dia takkan jadi masalah pun kalau kita campur pun, kalau kita nak campur jenama A dengan jenama B. Yang jadi problem dia, kalau kita campur RON, hari ni kita pakai 95, kita ada lagi 3 bar dalam kereta, besok kita pakai 97, itu yang akan bermasalah sebab penggunaan RON tu dah bercampur aduk. Itu daripada segi apa yang saya dah buat kajian. So, sekiranya kalau korang rasa info saya ni tidak tepat ataupun sebagainya, boleh tolong kongsikan dekat ruang komen ataupun boleh tag saya kepada sesiapa yang kenal kan, boleh tolong bagi feedback supaya kita boleh buat perkongsian ni untuk manfaat bersama. So, ingat apa saya pernah cakap tak semestinya kalau kereta tu mahal, dia kena pakai 97. Tak semestinya. Tolong cek anda punya compression ratio. Waimah motor, waimah kereta. Macam saya cakap tadi, kalau kita pakai kancil, kita pakai 97, takkan terbang dari kereta tu. Okey, untuk kesekian kali ni, nampak tak typo kan? Video lepas dia typo. Okey, untuk kesian. Macam mana dia boleh berlanggar dengan lori, Rafiq? Kesian. Typo juga akhirnya. Sial lah. Sorry. Okey, untuk kali ni saya harap perkongsian explanation saya berkenaan dengan penjelasan tentang RON ni harap boleh membuka mata semua orang, especially orang-orang yang tak familiar. Sebab benda ni penting sebab kita guna minyak hari-hari. Okey. So jangan lupa pilihlah RON yang anda gemari, yang anda sesuai dengan kenderaan anda. RON 95 ke, 97 ke, ikut anda nak pilih mana. Okey, stay tune, jangan lupa like, share. Assalamualaikum.